Okey, kembali kita di Awani Pagi sempena Hari Kanser Sedunia pada tahun ini, dan kami ada tetamu di studio iaitu Puan Marina Mustafa, merupakan seorang pesakit kanser di tahap keempat. Jadi Puan Marina di sini untuk berceritakan tentang pengalaman beliau dan bagaimana seseorang itu harus sentiasa berfikiran positif dan juga memiliki lifestyle yang ceria, gaya hidup yang ceria dan gembira selalu, itu yang penting. Terima kasih Puan Marina kerana sudi datang. Selalu Asen ke rumah Puan Marina je untuk masak, tapi hari ini sudi datang ke studio. Bukan untuk masak, bercerita berkongsi pengalaman. Ya, betul. Sorry. Mungkin Puan Marina boleh ceritakan daripada peringkat awal lagi apabila disahkan menghidap kanser pada ketika itu, apakah persediaan mungkin daripada segi mental dan psikologi yang Puan Marina menghadapi situasi itu? Bila doktor cakap je perkataan kanser, of course terus-menerus kita fikir matilah. So you have to benarkan diri kita go through the process of menerima kesedihan tu. Lepas tu kita cuba fikir cara nak membetulkan diri kita, cara pemakanan kita, cara hidup kita untuk memberi positive influence pada kita punya body. Sewaktu doktor memberitahu Puan Marina mengidap kanser, waktu tu kanser thyroid. Pada stage yang keberapa? Waktu tu dah stage 3, sudah spread pada lymph nodes. Okey, sebelum tu apa yang Puan Marina rasa perbezaan pada diri Puan Marina? Adakah perbezaan daripada selera makan, fizikal, selera makan? Dari fizikal tak ada perbezaan langsung, tapi selalu demam. Selalu sesema, tapi demam dengan sesema kita selalu ada lah. Jadi kita pun tak sangka lah itu something serious. Tapi saya detect bila ada lump dekat saya punya lymph nodes. Okey. Sampai selalunya bagi mereka pesakit kanser seringkali salah tanggap penyakit yang mereka hadapi. Macam Puan Marina kata demam, tapi sebenarnya tidak. Tapi pengesanan awal dan juga pendidikan dan pengetahuan mengenai kanser itu perlu di peringkat awal, Puan Marina. Oh ya, mesti. Sekarang ada banyak documentation dan information pasal kanser. So bagus sebenarnya kalau kita belajar dulu dan memahami. Jadi kita kalau rasa ada symptoms, kita baik jumpa doktor yang betul lah. Kadang-kadang jumpa doktor yang salah. Ya, bukan doktor yang salah. Kalau kita pergi klinik, they will treat the flu. Tapi kalau dah berpanjangan 3 bulan, kita tak akan nak makan antibiotik terus menerus, kan kita mesti jumpa surgeon lah yang sebaik-baiknya. Okey, selepas mendapat tahu dapat kanser thyroid, tahap yang ketiga, bagaimana lifestyle, perubahan gaya hidup Puan Marina tu supaya tidak hanya memikirkan kepada penyakit saja, harus memikirkan suatu kerana bila seseorang itu sudah mempunyai keluarga, kita harus memikirkan tentang orang lain juga, orang sekeliling kita. Tapi sebenarnya bila saya dapat tahu yang saya ada kanser, saya memang tak fikirkan diri saya fikir anak saya macam mana, suami, mak, semua dalam fikiran kita. Selepas tu saya fikir okey, asalkan saya masih hidup, saya belum mati lagi, saya akan cuba tiap-tiap hari membuat 3 perkara. Nombor 1, to change my mindset, jadi saya lagi menjadi positive person. Dan jangan memandang perkara remeh-remeh tu membesarkan. Jadi look at everything sebagai perkara positif. Jadi perkara yang kita tak suka hal anak kita, kita tengok tu pandang macam so nice to have my family around, macam tu. Dan yang kedua, exercise is very important for cancer. So actually sekarang saya jalan dekat tepi tasik dekat rumah saya tu, pagi dengan anak lelaki saya, petang dengan anak perempuan saya. And bila berjalan tu saya rasa macam otak lega, macam ringan, perasaan tu ringan. Dan yang ketiga, pemakanan. Jadi pemakanan tu sebagus-bagusnya fokus pada makanan yang tak diproses lah sebaik-baiknya. Mungkin tak diproses maksudnya mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai pemakanan dengan lebih mendalam lagi? Kalau makanan tak diproses maknanya fast food, kalau boleh reduce, nak potong terus nanti kita rasa macam kena diet kan, stres juga lah. Stres. So you eat sikit pasal nak jamah, tapi makanan yang tak proses selalunya makanan kampung. Macam pizza semua tu, pepperoni dia diproses. Kalau makan chips, french fries semua proses. Kita makan macam ubi kayu, pucuk ubi. Badan kita sebenarnya badan Asian punya badan. Jadi kita sesuai dengan Asian food. Saya rasa Puan Marina seorang yang cukup tabah dan juga kuat menghadapi penyakit kanser. Tapi bagaimana pula dengan keluarga di sekeliling? Anak-anak, suami. Sebab kadang-kadang setengah pesakit mungkin dia
kuat, tapi kalau orang di sekeliling itu, contohnya macam seorang anak yang ibunya anda mengidap kanser, dia akan selalu mikirkan macam bagaimana contohnya kalau ibu tu nanti tiada, contohnya begitu. Jadi bagaimana sebagai seorang pesakit kanser tu mempunyai sentiasa berfikiran positif untuk dirinya sendiri, dan juga orang-orang di sekelilingnya bagaimana mereka juga harus berfikiran positif towards terhadap pesakit kanser tu. Kalau saya boleh cakap sikit pasal cancer patient yang lain yang saya kenal juga, ada yang tak positif dan ada yang tak berkongsi dengan keluarga dia hal yang sebenar. Jadi saya rasa yang paling penting is kita kongsi, however kecil anak kita, kalau kita cakap dengan dia, mami ada keadaan ni, and you spend every day menasihat dia tentang hidup kalau kita tak ada, tentang macam mana nak mengatasi masalah dalam dunia ni, memang tak berhenti-berhenti kan. So if you do that on a constant basis, jadi dia punya frame of mind jadi kuat, jadi mantap, to give you strength. Dan juga yang memberi kekuatan kepada Puan Marina adalah apa yang Puan Marina buat benda yang Puan Marina suka, masak. Oh ya. Itu kita patut buat benda yang kita happy dan avoid benda yang kita tak happy. So bila saya rasa stres dengan hidup kita di Kuala Lumpur ni, saya masuk dapur masak, lepas tu saya rasa macam tenang. Okey. Dan Puan Marina juga ada menulis buku resepi untuk berkongsi tentang resepi keluarga kepada mereka di luar sana. Menulis buku tu sebenarnya banyak membantu saya dari segi spiritual, dan saya boleh, perasaan saya boleh curahkan dan dalam buku masak saya, dan kongsi resepi-resepi keluarga saya yang boleh dari temurun-temurun untuk keluarga mara dan orang ramai tentang adat-adat Melayu. Dan buku yang bertajuk Memorable Recipes for Malay Occasions. Dan juga mereka di luar sana yang ingin berkongsi resepi dan nak tahu apa yang Puan Marina memang suka masak, tiap-tiap hari bila masak tu akan tunjukkan kat dalam Facebook kan. Jadi boleh layari laman Facebook Puan Marina, iaitu Cooking with Marina Mustafa. Dan saya rasa media baru pun membantu untuk kita berkongsi pengalaman dengan orang lain. Betul. Dan macam Puan Marina sendiri, bagaimana Puan Marina berkongsi pengalaman Puan Marina dengan rakan-rakan yang lain yang sama-sama menghidap kanser? Bila jumpa di hospital, bila kita buat treatment, memang selalu berjumpa. Dan sekarang ramai dia orang pun ada Facebook. Jadi through Facebook, pasal kita tak ada masa nak pergi sana sini kan, nak jumpa orang, jadi through Facebook. And saya rasa joy bila saya go through the Facebook and people ask me questions about my situation dan berkenaan masak, saya rasa saya dapat share. Itu pun meringankan kita sebenarnya. Adakah pernah kalau bila kita berkongsi pengalaman kita dengan orang yang mungkin kita katakan senasib dengan kita, yang sama ada penyakit dengan kita, ini meringankan masalah kita dan membantu kita menambah ilmu yang mungkin tidak ada? Ya, memang tentu. Pasal orang yang tak ada kanser, macam mana pun dia orang tak faham apa kita mengalami. Macam mana dia cuba, tapi dia memang tak boleh pasal dia tak go through the process. Tapi berkongsi rakan-rakan tu lebih ringan sikit dan kita dapat berkongsi pengalaman yang sama. Lepas tu kita bila ada keadaan yang sama, kita bila angkat telefon berbual tu, macam kita rasa ada orang faham. Walaupun keluarga kita membagi support, tapi dia tak ada kanser, jadi faham dia tak sama dengan orang yang ada. Okey, terima kasih kepada Puan Marina berkongsi pengalaman kepada kita. Dan kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Dan kita ingin berhenti setakat ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi untuk berita-berita terkini di dalam dan di luar negara. Daripada saya Azan Ishak dan saya Zulfitri Yusof, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Bye.